Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, hari ini kita sambung pembelajaran dengan subjek akhlak. Okey, apa tajuk yang seterusnya? Okey, kita masuk tajuk yang ketujuh, iaitu adab memelihara harta benda awam. Adab memelihara harta benda awam. Okey, anak-anak boleh rujuk muka surat 43. Muka surat 43. Okey, baiklah, kita teruskan dengan pengertian harta benda awam. Apa yang dikatakan maksud harta benda awam ni? Okey, harta benda awam ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Maksud harta benda ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Kemudahan tu maksudnya benda yang ada yang memudahkan orang, dan benda itu disediakan untuk ramai orang guna. Sebab tu dipanggil harta benda awam. Awam maksudnya umum, ramai boleh guna. Okey, kemudahan seperti contoh kita akan tengok nanti. Okey, kita ulang balik semula. Pengertian harta benda awam ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Orang ramai ni siapa? Kita lah. Kita, kawan-kawan ataupun orang yang di luar sana yang boleh gunakan kemudahan yang ada. Contohnya apa? Okey, nanti kita tengok. Okey, contohnya adalah tandas awam. Pernah nampak tandas awam tak? Okay, Ustazah bagi contoh tandas awam. Biasanya tandas awam ni ada dekat taman permainan, dekat pantai kan. Dekat pantai, mesti kalau kamu pergi pantai, mesti ada disediakan tandas awam. Tandas ni disediakan untuk kemudahan semua. Jadi semua boleh guna, tapi yang penting kena jaga. Kena jaga sebab apa? Sebab ni ramai orang guna. Kena jaga, jangan rosakkan, jangan conteng. Kena jaga harta. Kemudian contoh lain, telefon awam. Sekarang dah jarang-jarang ada sebab masing-masing ada handphone ataupun telefon sendiri kan. Ni dah tak ada guna telefon awam. Ni contoh telefon awam. Telefon awam ni zaman dahulu Ustazah, telefon awam ni ada masukkan duit shilling. Kalau kita nak call orang ke nak telefon orang, masukkan duit shilling. Telefon lah. Tapi sekarang ni dah jarang-jarang orang guna telefon awam ni. Sebabnya dah sebab semua orang dah ada kemudahan telefon sendiri. Dah ada telefon bimbit kan, dah ada handphone. Dah tak ada dah orang nak guna telefon awam. Ada pun ada, tapi tak banyak, dan mungkin keadaan dia dah tak elok, dah rosak. Okey, ni contoh telefon awam. Okey, contoh lain, pondok menunggu bas. Pondok menunggu bas. Biasanya kita akan jumpa di tepi jalan. Di tepi jalan di mana orang duduk dan tunggu bas datang. Ataupun di Tanjung Karang. Biasa kan dekat kamu nampak perhentian bas Tanjung Karang, perhentian bas Kuala Selangor, perhentian bas Sabak Bernam. Ada. Itu pondok menunggu bas. Itu pun dikategorikan sebagai harta benda awam. Maksudnya kita ramai-ramai boleh guna. Jadi kita ramai-ramai kena jaga. Sebab tu untuk semua. Bukan untuk kita seorang je. Kalau untuk kita seorang je, kita buat je dekat rumah. Tapi kalau kegunaan untuk semua, kita kena jaga. Kemudian taman permainan kanak-kanak. Ni contohnya. Ini memang kanak-kanak suka kan, termasuk kamu lah. Kan, taman permainan kanak-kanak. Ada gelongso, ada buayan, ada yang kita boleh panjat-panjat tu kan. Jadi kebanyakan yang Ustazah nampak ada taman permainan yang dah rosak, yang dah berlubang, yang dah patah, jongkak-jongkit yang dah tak boleh nak guna. Itu semua tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk jaga sama-sama. Kita main,
kita jaga, ya. Kita pun tak nak kalau kita main dekat tempat yang macam dah rosak ke, yang dah tak elok pun, kita takut keselamatan diri kita lah. Sebab tu kita kena jaga untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kalau kita naik buaian yang hampir kita tengok keadaan dia dah teruk, kita pun tak nak naik kan. Kita takut jatuh ataupun kita takut dia hempap kita. Jadi kita pun tak nak ada kerosakan dan juga kemalangan kepada orang lain. Ya, jadi kita sama-sama jaga, orang lain pun sama-sama jaga. Okey. Okey, seterusnya adab-adab menggunakan harta benda awam. Nak jaga harta benda pun kena ada adab juga. Okey, bukannya kita sewenang-wenangnya. Sebab harta benda awam ni kita guna sama. Okey, apa dia ada adab dia? Okey, yang pertama, sebelum tu boleh rujuk muka surat 45. Okey, rujuk buku teks muka surat 45. Okey, yang pertama, mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Kebiasaannya, kalau kita masuk sesuatu tempat ataupun sebagai contoh dekat taman lah, ya, dekat taman dia akan tulis tidak dibenarkan merokok di kawasan ini kan. Tidak dibenarkan membawa haiwan peliharaan contohnya. Jadi kena ikutlah, ya. Tidak dibenarkan membuang sampah merata-rata. Ada tong sampah, buang dalam tong sampah. Tidak dibenarkan menconteng. Janganlah conteng. Itu salah satu daripada sikap vandalisme yang boleh merosakkan. Jadi ikut peraturan yang ada, yang dah tertulis. Okey, kemudian bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Bertimbang rasa. Okey, contohnya kita sudah bagi contoh. Kamu main dekat taman permainan. Okey, kamu tengok dah ramai yang main. Okey, tapi kamu main kat situ je. Kamu tak nak bagi orang lain. Dah kamu turun, kamu naik. Kamu turun, kamu naik lagi. Yang kawan tu tengok je kamu main. Janganlah macam tu. Ada banyak permainan lagi kan. Boleh gile-gile. Dia main ni, kamu main jongkak-jongkit. Dia main jongkak-jongkit, kamu mainlah buaian. Janganlah kamu je duk asyik main je kan. Bertimbang rasa. Ya. Tu contohnya. Saya tahu kamu tak macam tu kan. Okey. Yang ketiga, menggunakannya dengan cermat dan berhati-hati. Okey, contoh lain sudah bagi tandas. Okey, tandas biasanya ada sinki, ya, ada tisu. Okey, jadi kalau kamu guna sinki yang ada disediakan di tandas, pastikan kamu buka dan tutup dengan cermat. Okey, gunakan air dengan sikit dan mencukupi, bukannya membazir. Kamu basuh muka. Okey, sambil itu nak betul-betulkan tudung ke, yang lelaki nak betulkan cap ke, nak betulkan topi, kamu biarkan air mengalir. Tak boleh, ya, salah. Kemudian ada disediakan tisu kan. Ambil tisu dengan seberapa yang kamu perlu sahaja. Jangan kamu tarik banyak-banyak, lepas tu biar je terlepas. Membazir. Dekat situ dia kata menggunakan dengan cermat dan berhati-hati, kena jaga. Okey, flush bila dah siap membuang, tolong flush. Air dekat pipe tu tolong tutup, ya. Okey, sama-sama kita jaga sebab kita nak kebersihan, ya. Di tandas kita nak kebersihan, jaga kebersihan. Dekat rumah ke, dekat mana-mana pun utamakan kebersihan. Okey. Kemudian yang keempat, tidak menconteng atau merosakkan. Okey. Ni contohnya penggunaan telefon lah, telefon awam ataupun di tandas. Okey. Di tandas kebiasaannya memang ustazah akan nampak di pintu. Okey. Di pintu. Okey, kebiasaannya di pintu ada orang akan menconteng di belakang pintu kan. Contohlah, ini ayat kasar ya. Kau BODOH kan. Macam-macam lah ayat yang tak elok. Dia conteng-conteng dinding lah, pintu lah, dirosakkan kunci pintu lah, macam-macam lagi. Jadi kita tak nak yang macam ni. Kita tak nak jadi dekat kita. Kita tak nak harta benda awam kita rosak disebabkan tangan-tangan orang yang tak bertanggungjawab, orang yang tak bertimbang rasa langsung ni, ya. Jadi sama-sama kita jaga.
Okey, seterusnya yang kelima, menjaga kebersihan persekitaran. Okey, contohnya kita pergi taman. Okey, kita pergi taman ataupun okey, saya datangkan contoh lain lah. Tempat awam yang lain, contoh surau. Okey, surau di mana kita selalu berhenti dekat Petronas ke, dekat Shell ke, ataupun dekat RNR ke kan. Kita solat. Okey, kalau kita nampak ada sampah, kita rajin-rajinkan tangan kita ataupun kita ringankan tangan kita untuk kutip dan buang. Okey, kat mana tempat kita solat tu kita nak kebersihan. Persekitaran kita nak kena bersih untuk kita solat. Kalau ada sampah tu, lagi-lagi sampah yang busuk, dia boleh mengganggu kita nak solat kan. Begitu jugalah kalau kita pergi pantai ke, kita main dekat taman ke, kita dah berkelah dengan kawan-kawan ataupun dengan keluarga, buang sampah lepas kita makan. Tak salah pun sebab yang makan tu kita, yang bawa sampah pun kita. Jadi kita bertanggungjawab. Kita ada tanggungjawab untuk buang sendiri. Okey? Kemudian yang keenam, menjaga keselamatan harta benda awam. Kalau benda yang kita boleh pakai sama-sama, kita jaga sama-sama. Ya, menjaga keselamatan. Yang ketujuh, melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Ada pihak yang bertanggungjawab. Okey, macam contoh dekat kampung, okey, ada penggunaan surau ke ataupun ada penggunaan bas. Sekiranya ada kerosakan dalam bas tu, macam tempat duduk yang tak betul ke, yang rosak ke, beritahu pada pemandu bas. Nanti pemandu bas tu akan laporkan kepada pihak yang lebih berkenaan lah, yang bertanggungjawab. Sekiranya ada apa-apa yang perlu dilaporkan, perlu beritahu. Okey? Okey, setakat ini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Tiada latihan, cuma Ustazah harapkan kamu dapat baca dan fahamkan. Dan sekiranya ada persoalan, ada pertanyaan, ada yang tak faham, ada yang cakap Ustazah laju sangat baca, tak apa, tak kisah, kamu boleh terus hubungi Ustazah ataupun tengok buku teks. Dan sekiranya ada yang tak jelas, okey, boleh rujuk kepada Ustazah juga. Okey, sekian, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.